yang mana kamu kena faham tentang idea nasionalisme di barat ini dan kenapa dia wujud. So, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini tentang iaitu tentang idea nasionalisme di barat. So, apa itu nasionalisme? Kita dah tahu nasionalisme ialah perasaan cinta akan negara. Dan nasionalisme sebenarnya mula-mula muncul di barat. Di barat. Dan kalau kita lihat macam mana dia muncul di barat, cikgu. Sedikit pengulangan tentang history, tentang sejarah dunia. Macam cikgu pernah cakap dulu bahawa daripada kalau kita lihat daripada kalau kita buat timeline, daripada tahun beribu-ribu tahun sebelum Masihi. So yang ini tahun Masihi, 1 Masihi. Satu Masihi ni. Dan sebelum tahun-tahun tu lagi, kita tahu sebelum itu kita ada 5,000 tahun sebelum Masihi, dan sebagainya. Semua ini, semua rakyat, semua negara, negara ada raja. Dan dia menggunakan sistem raja berkuasa mutlak. Itu confirm. Ini confirm sistem raja berkuasa mutlak. Memang itu yang digunakan. Jadi sampailah kemudian 1 Masihi kita dah tengok tentang, kita dah belajar tentang tamadun-tamadun seperti tamadun Rom, tamadun Yunani, Yunani dan sebagainya. Semua juga raja berkuasa mutlak. Even kita dah belajar juga tentang kerajaan alam Melayu. Juga berkuasa mutlak, raja berkuasa mutlak. Tetapi bermula pada tahun 1688 di sini. Bermula pada tahun 1688 bermula dengan revolusi keagungan di England. Di sinilah bermulanya raja tidak lagi berkuasa mutlak. Raja tidak berkuasa mutlak. Bermula pada zaman ini. Jadi kamu kena faham bahawa dah lama, dah lama, bertahun-tahun, beribu tahun memang sistem raja berkuasa mutlak. Tetapi apabila bermulanya revolusi keagungan ini, maka raja berkuasa mutlak, dan bermula revolusi keagungan di England ini, maka bermulalah zaman di mana raja tidak berkuasa mutlak. Sampai bila ni cikgu? Sampailah sekarang, tahun 2023, kita masih lagi ada raja, tapi raja tidak berkuasa mutlak lagi. Nampak tak? Jadi kamu kena faham tu. Oh, dulu memang raja berkuasa mutlak. Maknanya semuanya raja. Undang-undang raja. You don't make people angry. Ya, betul. Dan kenapa ianya berlaku, cikgu? Di sini kita nak mempelajari kenapa revolusi keagungan England ini mencetuskan raja tidak berkuasa mutlak. Jadi, kita tengok, dan kita fahamkan dulu. Ingat belajar sejarah dengan cikgu, faham dulu. Faham dulu. So, nasionalisme di barat. Apa itu nasionalisme? Kita dah tahu semangat cinta akan negara. Perasaan cinta akan negara. Dan nasionalisme di barat ini berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja. Yang menjadi, raja ni sebenarnya di England telah menjadi simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Iaitu sebenarnya kalau kita tengok balik tahun-tahun ini, tahun-tahun yang sebelum-sebelum ini yang zaman sistem raja berkuasa mutlak kan. Ada raja memerintah dengan adil. Rakyat jadi aman, harmoni, hidup sejahtera. Tapi ada juga zaman-zaman di mana raja-rajanya adalah raja yang zalim. Ada raja-raja yang
raja-raja yang orang kata apa, kejam. Banyak. Jadi oleh sebab kekejaman itulah maka mereka tidak mahu lagi menurut perintah raja. Mereka mahu satu pemerintahan yang raja ada, tapi raja tidak berkuasa mutlak lagi. Sebab mereka tak mahu ada raja yang zalim lagi. Okay, mereka tak mahu raja yang zalim lagi. Ada raja yang baik, tapi ada juga raja yang zalim. Jadi oleh sebab itu, mereka menentang pemerintahan beraja ni. Okay. Tak ada. Tak ada. Okay, yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Macam Firaun ke cikgu. Banyak. Antaranya, okay, ada raja yang baik. Ya. Okay, Raja Edina ni memanglah baik. Okay. Tetapi raja-raja di England, especially di England, okay, di banyak negara, sebenarnya raja-raja ini, mereka menikmati kekayaan. Mereka ni kaya. Raja-raja pembesar kaya, makan yang mewah-mewah. Tetapi rakyat menderita. Rakyat tak cukup makan. Rakyat juga, orang kata apa, dikehendaki bayar cukai. Jadi sebab itu rakyat tidak suka kepada raja. Okay. Okay. Jadi, okay, inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku yang mencetuskan kepada revolusi keagungan di England. Jadi kita lihat juga, kita mulakan dengan revolusi keagungan 1688, tahun 1688, di mana revolusi keagungan ataupun dipanggil Glorious Revolution di England berlaku disebabkan oleh keinginan, kemahuan rakyat untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Apa maksudnya, cikgu? Okey, kamu kena faham, dalam satu sistem pemerintahan, okey, raja biasanya di atas. Okey, raja di atas. Kemudian di bawah tu ada para pembesar. Okey, dan kemudian barulah ada rakyat. Betul? Baru ada rakyat. Tetapi kalau kita lihat di sini, okey, ada keluar pula. Sekejap. Okey, dan kalau kita lihat di sini, okey, iaitu okey, raja, pembesar dan rakyat. Kalau kamu lihat raja, pembesar dan rakyat ni, okey, iaitu pada zaman England, okey, pembesar ini telah menubuhkan, okey, satu dewan dipanggil parlimen. Dipanggil parlimen. Jadi, parlimen ini mewakili rakyat. Rakyat cakap apa-apa kan? Rakyat minta apa-apa, rakyat akan bercakap pada parlimen. Jadi, sekarang ini parlimen akan decide. Parlimen akan decide apa yang perlu buat, apa yang tidak perlu buat. So, apa yang berlaku pada raja? Raja tidak lagi berkuasa. Ini kat England? Ya, kat England. Ini dekat England. Jadi, parlimen ini sebenarnya adalah satu dewan, okey, yang mana rakyat bersuara. Oh, kami nak kehendak kami. Okey. Ya, contoh rakyat. Kami nak hak rakyat. Hak rakyat. Parlimen pula kata, oh, kami nak hak. Okey, hak pemerintahan, okey, yang akan mementingkan rakyat. Okey. Jadi itu yang diminta oleh parlimen. So raja dah tak boleh kata apa tahu. Oh, saya ni better berkuasa mutlak. Kan dulu better berkuasa mutlak kan. Semua kena ikut. Semua kena ikut arahan better. Yang ini dah tak ada. Yang ini dah tak wujud. Better berkuasa mutlak, semua kena ikut arahan better. Yang ini telah tidak wujud. Maka tinggallah parlimen dengan rakyat ni. Kami nak pentingkan rakyat. Kami nak hak kami. Jadi menyebabkan raja ni okay, dah confused dan kemudian raja ini okay, mengurangkan kuasa ni. Yelah, kau perintah lah. Aku ni raja je.
Jadi itu yang dia raja yang tertindas. Raja telah dikurangkan kuasanya. Raja telah dikurangkan kuasanya. So itu yang berlaku di England. Di England ya. So kalau kita lihat kenapa revolusi ini berlaku? Kerana keinginan menegakkan kedaulatan parlimen. Maknanya menegakkan kuasa parlimen dan hak asasi rakyat dan hak-hak yang rakyat ada. Raja jadi jobless tak boleh. Sebab raja akan jadi simbol je. Nanti kita akan tengok. Jadi revolusi ini tercetus berikutan pemerintahan Raja James yang kedua yang telah membelakangkan parlimen. Membelakangkan parlimen ni maksudnya tidak mengambil peduli tentang parlimen. Raja James dia buat keputusan suka-suka hati je. Dia tak tanya parlimen lagi. Dia buat keputusan suka-suka hati, dia tidak tanya parlimen. Especially semasa menggubal undang-undang. Jadi ahli parlimen marah. Ahli parlimen pun bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak itu. Dan kemudian parlimen pun disokong oleh Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Siapa pula Mary II ni? Okey, untuk pengetahuan kamu, Raja Mary II ni adalah Mary II ini sebenarnya adalah anak kepada Raja James. Anak perempuan Raja James Raja James. Raja James yang kedua tadi, dia ada anak. Anak dia Mary II. Mary II sebenarnya. Jadi Mary II ini telah kahwin dengan William of Orange. William of Orange yang mana William of Orange ni adalah orang ataupun putera raja dari Belanda. Putera raja dari Belanda. Mary II ni anak Raja James. Anak Raja James. Jadi Mary II ini telah menyokong parlimen. So kedua-dua ini telah menyokong support parlimen. Jadi di sini menyebabkan parlimen jadi telah menyokong parlimen di situ. Kalau kita lihat, so Raja James tidak dapat lagi sokongan. Jadi menyedari sokongan yang semakin berkurangan, Raja James kedua ini telah melarikan diri ke Perancis. Jadi peristiwa ini dikenali melarikan diri sebab tak ada follower. Tak ada yang memberi sokongan. Jadi Raja James ni kata ramai yang menyokong Mary. Rakyat pun menyokong Mary. Rakyat tidak menyokong Raja James. So Raja James larilah. Raja James lari ke Perancis. Jadi peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan. Kerana beralihnya kuasa berlaku secara aman, tanpa pertumpahan darah. Maknanya tidak ada peperangan. Jadi bila William ataupun Raja James kedua tu telah lari ke Perancis, maka Mary II ini telah naik menjadi King dan Queen. King dan Queen of England. Jadi semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange inilah konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan ini dimantapkan. So bak kata pepatah, bersatu kita teguh. So Bill of Rights telah digubal. Bill of Rights ni adalah satu set undang-undang untuk memberikan keutamaan kepada parlimen untuk gubal undang-undang dan juga hak mengutip cukai. Hak mengutip
cukai. Jadi, ya, Raja James kedua telah melarikan diri ke Perancis dan mendapat perlindungan di sanalah. Okey, di bawah Raja Perancis. So, ini dikatakan sebagai revolusi, perubahan. Menggubal tu apa? Tak, bukan. Menggubal tu bukan tukar. Menggubal itu maksudnya membuat undang-undang. Membuat undang-undang. So di sini cikgu rasa okey, ramai yang sebenarnya sedang confuse ni. Cikgu dapat rasa korang semua macam aku confuse lah okey tentang revolusi keagungan ni. Confuse sikit. Betul. Okey. Betul confuse? Tentang tentang revolusi keagungan. Yeah, okey, kind of. Yeah. So sebenarnya begini. Okey. Ni cikgu permudahkanlah sebenarnya. Cikgu permudahkan. Kan kita dah bagi tahu. Okey. Baik, sebenarnya cerita-cerita dia sebenarnya kalau ikutkan betul-betul. Okey, faham ya? Okey. Sebenar-benarnya apa yang berlaku adalah okey, di mana sebelum ini okey, iaitu England sebenarnya diperintah oleh okey, England diperintah oleh Raja James yang kedua. Okey, dan dia pemerintahan secara berkuasa mutlak. Dia raja berkuasa mutlak. Okey, jadi raja berkuasa mutlak. Jadi apabila bila dia memerintah tetapi kesilapan dia iaitu daripada tahun kalau tak silap cikgu daripada tahun 1606 rasanya sampailah ke 1688. Jadi sepanjang beliau memerintah ini, beliau berkuasa mutlak. Kemudian, Raja James ini ada parlimen. Parlimen ni sepatutnya, parlimen ini tujuan dia membantu raja. Membantu raja. Jadi, bila nak buat undang-undang, Raja James ini perlu bekerja sama dengan parlimen, membantu raja. Tetapi dah banyak perkara Raja James buat keputusan sendiri. Keputusan sendiri untuk apa? Untuk kepentingan diri. Kepentingan diri. Contohnya dari sudut apa tahu? Seperti pemungutan cukai, dan sebagainya lah, dan hal-hal negara. Sepatutnya dia kena tanya kepada parlimen dulu. Raja James sepatutnya buat keputusan ini, dia perlu tanya kepada parlimen dulu, tapi dia tak buat. Dia tak buat ini, dia pergi buat keputusan sendiri. Jadi oleh sebab itu parlimen tak puas hati. Dan parlimen bila tak puas hati, parlimen menentang. Parlimen tak puas hati dan parlimen menentang. Parlimen menentang. Menentang dengan cara apa? Menentang dengan cara bekerja sama dengan Mary the Second. Bekerja dengan Mary the Second. Jadi oleh sebab itu bekerja sama dengan Mary the Second. Jadi untuk apa? Untuk dapatkan sokongan. Dapatkan sokongan. Jadi kita tahu bahawa ramai rakyat yang menyokong iaitu menyokong parlimen dan juga Mary. Parlimen dan Mary tadi. Jadi bila ramai yang menyokong parlimen dan Mary ini, maka Raja James itu dia dah tak ada kuasa, dia dah tak ada sokongan. Raja James tiada sokongan. Tiada sokongan, maka oleh sebab itu Raja James lari ke Perancis. Ya betul. Ya betul. Sebelum buat parlimen, tak, dia dah buat dulu dah. Pembesar dah buat dulu dah parlimen tu dengan kebenaran raja.
Tetapi apabila parlimen nak buat keputusan, tapi raja buat keputusan sendiri. Jadi ini menyebabkan parlimen kata apa? Oh, tak boleh ni. Okey, kami nak okey, raja kami mesti menyokong kami. Sebab itu raja ataupun parlimen bekerjasama dengan Mary. Memang salah raja lah kiranya, memang salah raja. Okey, memang salah raja. Lagipun, okey, untuk pengetahuan kamu, okey, ini adalah kita kata sebagai rentetan daripada kesilapan Raja James sendirilah. Yang mana, okey, Raja James ni buat keputusan, okey, tanpa bertanya kepada parlimen. So parlimen dengan rakyat, mereka kata apa? Oh, kalau raja buat keputusan sendiri, kami ni akan diabaikan. Okey, cukai akan tinggi. Jadi kami tak mahu raja bagi kami. So Raja James takut. Raja James telah melarikan diri ke Perancis. So siapa yang jadi Raja Inggeris cikgu waktu itu? Mary II dengan William of Orange ini naik menjadi kumpulan ataupun menjadi raja. Okay. Menjadi raja. Ya. Jadi Mary II itu menjadi raja. So bila Mary II jadi raja, Mary II kata apa? Okey, tak apa, parlimen. Mary II ni bagus. Dia bekerjasama dengan parlimen. Dia kata apa? Okey, parlimen, you nak buat pungutan cukai, tak apa. Okey, better benarkan. Buatlah keputusan untuk membuat undang-undang tentang cukai ke apa ke. Okey, parlimen buatlah. Jadi parlimen lebih suka kepada Mary. Di mana Mary ni memberi peluang kepada parlimen untuk membuat keputusan tentang negara. Jadi itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Ya, okey. Parlimen pun sebenarnya harus diingat, parlimen bukan seorang. Kalau raja seorang. Tapi parlimen dia ramai. Dia buat apa-apa pun bincang. Buat apa-apa pun bincang. Buat apa-apa pun bincang. Jadi itu kelebihan parlimen. Itulah revolusi keagungan. Revolusi keagungan di England. Dan daripada situlah, Bill of Rights. Okey, Bill of Rights ni apa cikgu? Okey, Bill of Rights ni sebenarnya adalah satu kita kata sebagai perlembagaan lah ataupun peraturan. Kamu tengok ni Ini Bill of Rights telah ditulis oleh John Locke. John Locke yang ini. Ni John Locke ni. Ahli falsafah Inggeris. John Locke ni telah menghasilkan karya Two Treatises of Government yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. Okey. Berperlembagaan. Jadi John Locke ini menolak konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak dan menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Jadi undang-undang perlu digubal bagi memenuhi hak asasi manusia. Ini kita kata sebagai pemikiran John Locke. Di mana John Locke kata apa? Kita perlu raja yang berperlembagaan. Raja berperlembagaan ni maksudnya apa? Raja yang ada undang-undang di atasnya. Raja tidak berkuasa mutlak. Jadi kerajaan dengan rakyat perlu sama-sama buat keputusan bersama. Jadi itulah pemikiran John Locke, yang mana John Locke ini telah menulis Bill of Rights, iaitu peraturan-peraturan tentang negara. Jadi if dia Raja Belanda and went to England to become king, what? No. Sebenarnya dia orang Raja James tu pergi ke if they are Raja Belanda and went to England to become king. Tak. Sebenarnya Raja Belanda, William of Orange ini bukan Raja Belanda. William of Orange ini anak Raja Belanda yang kahwin dengan anak Raja England. Jadi yang memerintah England siapa? Anak Raja England.
Maknanya Queen lah. Queen yang memerintah. Bukannya William of Orange. Queen yang memerintah. And it's normal kalau katakan sebuah negara seperti England diperintah oleh Queen. It's normal. It's normal. Okay. Jadi, so itulah yang berlaku. Ya, Mary II lah yang rule kepada England. Yes, yang memerintah England. Dan ada fakta-fakta yang berkait rapat. No, his husband hanyalah anak raja yang menjadi menantu ataupun dia kata sebagai dia hanya membantu Mary II tu. Itu sahaja. Dia hanya membantu. Okey. Baik. So revolusi England ataupun revolusi keagungan pada tahun 1688. Ada sebarang pertanyaan nak tanya? Ada sebarang pemahaman yang apa pertanyaan kamu nak tanya apa-apa? Okey, ada mana-mana yang kamu tak faham? Teh Suishun, Sharifah. Okey, baik Adam, Adila. Tiada Baik. Sedikit trivia berkaitan orang-orang England. Korang tengok orang-orang England, orang-orang England dia suka pakai rambut macam ni. Rambut dia yang panjang, yang warna putih tu apa semua kan. Okey. Kamu tahu tak tentang rambut itu? Okey. Baik. Siap curly lagi. Baik, untuk pengetahuan kamu. Okey, untuk pengetahuan kamu sebenarnya lah